Yati Abdul Ghaffar, Tengku Radila, Tengku Azman, Zarina Sultan, Kasim bin Abdul Rahman, Ibtisam bin Abdul Rahim, Emilia Nur Raisya, Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail Nur Madia Mokhtar, Rafi'ah Yahya, Nizat Aidil Nasruddin, Arabika Teresa Wibro, Wan Nabiha, Wan Abdullah Hamudah Hassan, M. Nazi bin M. Yusuf Maskartina Seman, Muhammad Zarif Idlan bin Abu Nasir, dan kepada seluruhnya itu sebanyak 183 yang mohonkan kita doakan mudah-mudahan diberikan sifat yang sempurna kepada mereka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam takziah untuk keluarga Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad. Itu untuk Allah yarhamah almarhumah Hajjah Sofiah binti Haji Syukur, bonda kepada Meja Ustaz Muhammad Naim yang telah pun kembali ke rahmatullah pada pukul 8.20 atau pukul 8.30 malam semalam. Jadi moga-moga Allah ampunkanlah, rahmatilah, maafkanlah, muliakan kematiannya, lapang kuburnya, jadikan syurga sebagai ganti tempat tinggalnya, diberikan kesabaran kepada seluruh ahli keluarga Major Ustaz Muhammad Naim. Jadi semoga roh arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi untuk tujuan itu, marilah sama-sama kita sedekahkan Ummul Kitab untuk almarhumah Hajjah Sofiah binti Haji Syukur. Bisiril Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis kita diteruskan tanpa melengahkan masa lagi. Majlis dengan segala sukacita mempersilakan Al-Fadil Ustaz Aliin Aminin bin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari kisah-kisah dari Al-Quran dengan rasa bangga dan sukacita. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladhina ijtabah. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkati kami semua yang berada di Gema Nur Iman ini di dalam bulan Rajab. Wa Sya'ban, berkatikan setiap orang yang ada bersama kami pada pagi ini di dalam bulan Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami, kesihatan kami, kesempatan kami, ketaatan kami agar kami dapat berada dan beribadah di bulan Ramadan. Salam ceria, salam gembira. Siapa yang pagi ni dia sedang senyum? Tulis dulu kalimah senyum, senyum, senyum. Siapa yang pagi ni dia sedang senyum? Tulis dulu senyum, senyum, senyum. Dia tulis senyum ni. Bila kita tulis senyum, dengar senyum, cakap senyum, rasa nak senyum. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya, setiap orang masing-masing sedang ada ujian masing-masing. Tapi apa salahnya kita senyum juga. Setiap orang ada dia punya dia punya cabaran hidup, dia punya ujian-ujian masing-masing. Mudah-mudahan siapa yang senyum ni hatinya bahagia. Mudah-mudahan siapa yang senyum ni urusan dia dipermudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Hidup ni ujian. Kalau dulu kita pernah sedih, sedih tu dah tak ada lagi. Kalau dulu kita pernah kenyang, kenyang tu pun dah tak ada lagi. Pagi ni lapar. Kalau dulu kita pernah sakit, sakit itu semalam punya, kemarin punya, minggu lepas punya sakit tu. Itu nama dia membuktikan dunia ni memang sementara saja. Dan apa yang kita alami hari ni pun, sekarang ni pun hanya bersifat sementara. Sementara. Jadi Alhamdulillah, apa yang Allah beri pada kita, hari ni kita reda. Boleh? Hari ni kita reda. Reda Allah bagi dengan kesihatan yang macam ni. Reda
dengan apa keadaan kita pada hari ini, rezeki yang Allah dah bagi, pasangan hidup yang Allah beri, anak-anak yang kita beri, Allah beri, dia memang bukan sempurna semuanya. Dan kita pun tahu memang kita ni pun sendiri banyak ketidaksempurnaan. Bukan masalah, banyak ketidaksempurnaannya. Jadi apa adanya yang Allah beri pada kita hari ni, reda. Reda, sebut reda. Reda. Supaya kita, hati kita ni lapang. Istilah orang istilah orang berfikir ialah berdamai dengan takdir. Dengan makna reda. Kita reda. Mudah-mudahan semuanya. Dan benda yang paling kita reda sekali ialah raditu billahi rabba. Kita reda Allah adalah Tuhan kita. Wabil islami dina. Reda yang terbesar ialah kita reda Allah pilihkan Islam sebagai anutan agama kita. Wabi Muhammadin nabiyya. Kita reda Nabi Muhammad itu Nabi kita. Kita tak ada orang lain yang kita idolakan. Jangan idolakan pelakon, jangan idolakan penceramah, jangan idolakan tokoh politik, jangan idolakan tokoh ekonomi, jangan idolakan usahawan terkaya, jangan idolakan. Mereka semua hanya melalui fasa pemberian Allah tapi tanpa confirm keadaan kebaikan mereka. Sebahagian besar baik tapi tak confirm. Satu-satunya yang dah confirm baik, confirm dunia akhirat, Nabi kita SAW. Dia confirm. Dia, baginda Nabi ni, dia punya cara kencing pun confirm baik. Bahasanya bunyi macam kasar sikit. Tapi nak tunjukkan betapa confirmnya tu, cara dia buang air kecil pun confirm baik. Cara buang air kecil. Mana ada orang yang kita disuruh contohi dia daripada dia, cara dia buang air kecil sampai memimpin manusia. Mana ada orang yang kita disuruh dan boleh dan patut dan dapat pahala contohi dia, melainkan seorang je. Buang air kecil, ikut cara dia buang air kecil pun dapat pahala. Confirm pula tu baik. Jadi, kita reda, hati kita reda. Jadi, bila kita berfikir begitu, reda Allah sebagai Tuhan, reda agama Islam tu Allah pilihkan untuk kita agama Islam. Alhamdulillah kita tidak menganut agama lain. Dan mudah-mudahan jangan pernah lagi berubah kepada apa-apa. Dan mudah-mudahan matinya dalam Islam dan reda Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, panduan kita, anutan kita. Tapi perkataan itu secara perkataan. Secara perbuatan, praktikalnya, mudah-mudahan pertemuan kita Gema Nur Iman pagi ini salah satu daripada praktikalnya kita reda Allah, reda kepada baginda Nabi, reda dengan agama kita. Bukan sekadar percakapan tapi amalan dan perbuatan. Sebab besok yang nak jawab di akhirat, amalan-amalan kita, perbuatan kita. Jadi saya menyuruh dan mengajak, marilah di pagi Rejab ini kita bacakan surah Yasin. Mudah-mudahan almarhumah yang disebutkan tadi, yang kita hadiahkan surah Al-Fatihah tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhumah diangkat darjatnya setinggi-tingginya oleh Allah, dirahmati akan rohnya. Kita sekalipun belum pernah berkenalan secara peribadi dengan empunya diri yang telah pergi ni, tetapi dengan latar belakang anaknya yang mengajar kita, yang menunjukkan kepada kita, kita letak prasangka tinggi yang baik, almarhumah orang baik. Boleh ya? Almarhumah orang baik, orang yang pasti kita ni yang dah berkorban segala macam untuk anak-anak kita pun kita fikir-fikir bukan mudah nak membentuk anak sampai kepada peringkat anak itu ada kemampuan memberi manfaat besar pada orang lain pula. Bukan mudah. Padahal kita dah buat macam-macam. Bukan kata kita tak buat apa-apa. Korban segala macam benda. Nak memberikan pendidikan, ilmu kepada anak-anak. Tapi kita jumpa satu orang hamba Allah yang orangnya baik, orangnya soleh. Tak terlepas daripada dari perut mana dia keluar. Sentuhan wanita yang mana menjadikan dia itu terdidik begitu rupa. Jadi dengan prasangka yang baik itu, pastinya almarhumah ni orang yang solehah, orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa yang telah beliau lakukan.
dan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan para salihin, para anbiya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita bacakan Yasin. Mudah-mudahan Allah terima doa kita dan pengharapan kita insya-Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربي
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
innallaha ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina sayyidina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah diri kami di dalam bulan Rejab, berkatilah diri kami di dalam bulan Sya'ban, sampaikan umur kesempatan kami untuk berada dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebahagian daripada ahli keluarga kami yang Engkau sendiri mengetahuinya, yang Engkau maha mengetahui akan hakikat perihal serta keadaan mereka yang diuji dengan ujian berkaitan dengan kesihatan, kami mohonkan kepadamu ya Allah, bagi pihak mereka agar mereka diberikan keafiatan, kesembuhan dan kesihatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankanlah beban mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah hati mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan hati mereka untuk reda dengan takdir ketentuan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tabahkanlah ahli keluarga mereka yang menjaga mereka, yang memelihara mereka, yang menyelenggara mereka, yang mencukupkan keperluan-keperluan mereka. Ya Allah, berikanlah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada semua ahli keluarga mereka yang berkorban masa, tenaga, wang ringgit untuk memelihara mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada masa yang sama kami mohon kepadamu ya Allah untuk mereka agar diberikan afiat, agar orang-orang yang kami doakan diberikan sihat, agar mereka diberikan penawar dan kesembuhan, kesembuhan yang membawa kepada kesyukuran, kesembuhan yang menjadikan mereka meneruskan ketaatan, kesembuhan yang menjadikan mereka disusuli dengan keinsafan, kesembuhan yang menjadikan mereka semakin bermanfaat dengan kesolehannya ya Allah, agar umurnya tidak disia-siakan, agar kesihatannya tidak disia-siakan, agar masa yang lapang tidak disia-siakan, agar tenaga yang Engkau beri tidak disia-siakan, agar segala nikmat yang Engkau pinjamkan kepada mereka dan kepada kami tidak kami sia-siakan begitu saja. Ya Allah, ya Tuhan kami redha dengan-Mu, kami syukur kepadamu, kami terima akan segala ketentuan-ketentuan-Mu setiap satu, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada yang berat ataupun yang ringan, yang dahulu ataupun yang akan datang. Matikan kami ya Allah dengan husnul khatimah. Kami tidak boleh lagi membuat pilihan lain melainkan mati dalam agama Islam. Kami tidak boleh lagi membuat pilihan yang lain melainkan mesti kami mati dalam iman. Itulah pesan para nabi kepada anak-anak mereka sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati wahai anak-anakku melainkan pastikan kamu mati dengan agama Islam. Itulah pesanan yang tersemat dalam hati kami ya Allah. Amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, matikan kami dalam agama Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu Akbar. Semoga Allah terima doa kita, pengharapan kita insya-Allah. Jemput minum. Baik. Mudah-mudahan semuanya sihat walafiat. Ceria nampak gaya pagi ni. Siapa ada, saya fikir Alhamdulillah semua ceria.
Ya, Alhamdulillah, syukur. Ada sebahagian kita, saya yakin ada yang berpuasa sunat di bulan Rejab. Mungkin ada, saya rasa ada ni. InsyaAllah ada. Mudah-mudahan Allah InsyaAllah terima ada. amalan puasanya. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan insya-Allah. Maafkan kami doa orang yang puasa makbul. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini kita sambung cerita kita berkenaan dengan surah Yusuf alaihis salam. Hari tu last kali kisah Nabi Yusuf tu dekat mana beliau Masa adik dia. Kita tengok muka surat berapa, surah 245 Masa adik dia kan. Adik dia. Bunyamin kena tahan. Apa? Bunyamin kena Kantung. tahan, betul. Kena kantung dia. Dalam kantung dia ada tempat minuman tu ada, kan? ada tempat minuman. Tempat sukatan tu. Piala minuman. Piala yang untuk guna minum, untuk cedok, untuk apa. Yelah, cara dululah. Kita pun tak tahu dia punya bentuk dia. Nabi Yusuf ni, ini kan kisah terbaik. Bila Allah sebutkan ahsanal qasas, nahnu naqussu alaika ahsanal qasas, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepada engkau dari Al-Quran. Antara petanda yang cerita ni sebaik-baik kisah, bukan maknanya yang lain kisah dia tak baik, bukan. Kisah banyak bagus dalam Quran, semuanya tak ada tak baik, semuanya cerita terbaik. Walaupun tentang perangai orang yang tak baik, tapi cerita tu terbaik dalam mencontohkan. Tapi dalam cerita Nabi Yusuf ni, berbeza sikit dari sudut apa tau? Kalau cerita tentang Nabi Adam, ada. Dalam surah Al-Baqarah ada. Nanti dalam surah yang lain ada. Nanti dalam surah-surah yang belakang-belakang sikit pun ada juga. Dalam surah Al-Kahfi pun ada. Kalau cerita tentang Nabi Ibrahim, dalam surah Al-Baqarah ada. Nanti dalam surah Ibrahim ada. Nanti dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Qasas. Nanti sampai Al-A'la pun ada. Inna hadha la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Nanti cerita tentang Nabi Nuh. Dekat depan ada, dekat tengah-tengah ada. Sampai kat belakang-belakang juzuk 29 ada satu surah, nama dia surah Nuh alaihissalam. Begitu juga lebih kurang cerita-cerita yang ada dalam Quran berkaitan dengan kisah para Nabi. Kadang-kadang dicerita 1 kali, 2 kali, 2 tempat, 3 tempat. Macam itulah secara umum Tapi kisah Nabi Yusuf ni hanya dicerita dalam surah Yusuf alaihissalam. Dan cerita dia panjang. Satu. Tidak terpisah-pisah. Cerita Nabi Musa ada dekat sini, ada dekat surah lain, ada dekat surah lain. Dan semuanya para Nabi, para Rasul. Jadi uniknya, istimewanya surah dan juga cerita kisah Nabi Yusuf ni dikhususkan hanya pada satu tempat, surah Yusuf. Dan cerita dia agak terperinci satu demi satu. Satu demi satu perkara yang dilalui. Jadi bila abang-abang, adik-beradik Nabi Yusuf ni kata, ambillah salah seorang daripada kami, ganti tempat Bunyamin. Ganti tempat Bunyamin. Jadi kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah. Nabi Yusuf kata, saya ni mohon perlindungan Allah. Ma'adzallah, ataupun saya sebut dulu sebelum ni ada tiga lafaz. Tiga lafaz menunjukkan bahawa kita memohon perlindungan Allah. 3 lafaz. Yang pertama, na'udzubillahi min zalik. Ingat. Yang kedua apa? Yang kedua, wal'iyadu billah. Boleh saja. Dan perlindungan itu adalah dengan Allah. Maknanya mohon perlindungan Allah juga. Yang ketiga, ma'adzallah. Macam disebut oleh Nabi Yusuf AS. Jadi kata Nabi Yusuf, ma'adzallah. Saya ni berlindung dengan Allah daripada apa? Daripada mengambil, menahan, ambil kat sini maknanya menahan, daripada menahan sesiapa pun dari kalangan kamu, illa, melainkan orang yang kami dapati barang kami mata'ana indahu, ada di sisi dia. Maknanya dalam beg dia lah.
Inna, sesungguhnya kami, kalau kami buat macam tu, maknanya orang lain yang dijumpai barang kat dia, orang lain yang kami tangkap. Kalaulah kami buat idzan, kalaulah kami buat sedemikian, inna idzal la zalimun. Sesungguhnya kami ni kiranya orang zalim lah. Barang tu dekat beg orang lain, kami tangkap orang lain. Kami zalim lah, kata Nabi Yusuf. Kalau macam tu kami zalim lah. Kalau sebab orangnya bukan, kan tadi dah sepakat awal-awal. Siapa yang, padahal abang-abang Nabi Yusuf juga yang cakap. Ma wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh, kan. Kita tengok kat sini. Ni. Ayat dia. Ma wujida fi rahlihi fahuwa jaza'uh. Siapa abang-abang Nabi Yusuf yang cakap. Dia kata siapa yang didapati barang istana ini ada dalam karung dia, maka dialah pembalasannya. Pembalasannya adalah kepada orang itu. Dia yang patut ditangkap. Itu dia yang cakap macam tu. Sekarang dia pula minta supaya gantilah. Adik kami ni ada bapak dia dah tua. Bapak dia dulu sedih sebab dulu dia ada juga, abang dia juga hilang. Ni kalau dia hilang kami dah tadi awak cakap siapa yang dijumpai, dia yang kena tangkap. Awak ni tadi cakap lain, sekarang cakap lain ni. Baik, setelah mereka cuba pujuk Nabi Yusuf tetap dengan pendirian yang tegas. Lalu akhirnya apa? Akhirnya mereka rasa macam kecewa lah. Mereka kecewa lah. Kecewa tu maknanya kecewa apa? Mereka kecewa lah daripada nak mempengaruhi Nabi Yusuf untuk tukar keputusan. Falamma, maka ketika mana istai'asu minhu, mereka semua rasa macam putus asa lah. Tak dapatlah nak pujuk tak dapat pujuk Nabi Yusuf. Akhirnya mereka pun khalasu najiyya. Mereka pun mengasingkan diri. Khalasu tu maknanya khalas, selesai. Mereka selesaikan urusan tersebut, asingkan diri mereka ke tepi. Lalu mereka pun najiyya. Najiyya ni daripada perkataan naja. Naja ni dalam bahasa Arab bisik ataupun cakap pelan-pelan. Idza tanajaitum, apabila kamu berbisik-bisik, fala tatanajau bil ithmi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Janganlah kamu berbisik-bisik dengan tujuan untuk buat dosa atau untuk bermusuh atau untuk melawan Rasul. Jadi orang-orang dulu, orang munafik, orang-orang tu selalu berbisik-bisik di belakang dia untuk mengenakan sesuatu kepada Rasulullah. Jadi perbuatan bisik-bisik ni tidaklah mutlak haram, tapi di antara adab kita bila bergaul dengan orang, ketika orang sedang melihat kita, tak berapa elok kita berbisik dengan satu orang di hadapan orang lain kerana dia menimbulkan ketidakselesaan kepada orang. Kecuali bukan depan dia, belakang ke apa ke. Itu pun dengan tujuan bisikan yang bukan bisikan-bisikan buruk lah. Tapi mereka ni yang cerita ni, adik-beradik Nabi Yusuf, dia berbisik sama dia. Apa dia cakap? Abang Long dia cakap apa? Qala kabiruhum. Maka berkatalah adik-beradik Nabi Yusuf yang paling kabir sekali, yang paling besar sekali, dia kata apa? Alam ta'lamu. Woi, kau tak tahu ke? Kau tak ingat ke? Dia tanya adik-beradik dia. Anna abakum, kan bapak engkau bapak dia juga. Maknanya bapak kita lah. Qad akhadha alaikum mawthiqan min Allah. Kan bapak engkau dengan kita. Maknanya bapak kita semualah. Kan dah buat satu perjanjian. Sumpah. Kita kan dah buat perjanjian sumpah. Bapak kita dah buat perjanjian sumpah. Dengan nama Allah. Yang mana kita akan bawa adik kita ni mesti balik semula ke kampung. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Dan sebelum itu kita dah pernah kehilangan Nabi Yusuf. Maknanya dia ada terfikir juga kesalahan dia ya. Dalam pada dia nakal-nakal tu dia ada terfikir juga apa yang patut dia buat ni. Ni yang paling besar lah.
biasanya yang paling besar ni fikiran dia lebih apa? Apa kita nak cakap, lebih matang. Walaupun tak mesti, tapi biasanya yang lebih berumur ni lain sikit lah cara fikir dia. Mawthiqan min Allah wa min qablu, dan sebelum itu farrata ni, farratum fi Yusuf tu, farrata ni asal maknanya cicir ataupun terlepas. Duna ifrat wala tafrid. Tafrid tu maknanya kita cecirkan, abaikan ataupun terlepas ataupun kita lepaskan. Jadi wa min qablu, dan sebelumnya, ingat, kamu kan dulu dah pernah hilangkan, dah lepaskan, dah cecirkan yang namanya Nabi Yusuf. Yusuf lah dipanggil lah, adik-beradik dia. Falan abrahal arda. Maka aku terpaksa buat keputusan, aku tak akan tinggalkan bumi ini. Bumi ini masa tu bumi mana? Masa tu adik-beradik Nabi Yusuf ni datang ke negeri apa ni? Mesir. Negeri Mesir. Pada ketika itu dikatakan datang ke Mesir. Aku tak akan tinggalkan bumi ini hatta ya'zana li abi. Sehinggalah bapa aku izinkan aku untuk balik semula ke sana. Atau Allah memberikan keputusan hukum apa yang patut dikenakan kepada aku. Wa huwa khairul hakimin, dan Allah dialah sebaik-baik yang menghakimi, yang memberikan hukum kepada sesiapa pun. Jadi dia dah risaulah, sebab apa? Dah buat perjanjian tadi dengan bapa dia bahawa dia tak akan balik melainkan mesti bawa Bunyamin. Dah buat berjanji. Lalu apa mereka cakap? Mereka bisik-bisik. Macam mana ni kita nak balik? Boleh tak kita balik? Jangan. Kita dah janji dengan bapa kita, kita tak akan balik melainkan kita bawa adik kita. Sekarang kita dah berjanji dengan nama Allah. Bapa kita dah cakap macam tu. Kau bayangkan kalau bapa tak izinkan aku balik, aku tak balik. Aku tak boleh balik. Ataupun mesti ada ketentuan hukum daripada Allah, bapa kita bagi tahu apa seterusnya, baru kita buat, kita ikut. Sebab kalau hukum tu dari Allah, mudah-mudahan itulah yang paling baik. Kalau tidak, kita tak boleh balik. Tengah bisik-bisik tu, boleh balik ke tak boleh balik? Nak balik ke tak nak balik? Macam mana nak balik? Kalau tak bawa ni, apa ceritanya? Lalu, berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tengah bisik-bisik, dia orang bincang-bincang ke tepi kan. Nabi Yusuf pun keluarkan apa kita sebut titah ataupun perintah lah. Apa kata Nabi Yusuf? Irji'u ila abikum. Irji'u ila abikum. Kamu sekarang pulang saja kepada bapa kamu semua. Kamu balik saja kepada bapa kamu. Faqulu, maka kamu cakap je lah dengan bapa kamu. Ini maknanya cakap. Nabi Yusuf suruh cakap berdasarkan apa? Persepsi abang dia. Bukan berdasarkan pendapat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cakap, ajarkan ni, supaya abang-abang dia cakap kepada bapa dia berdasarkan persepsi abang dia. Bukan berdasarkan dia. Kalau berdasarkan persepsi Nabi Yusuf tak tuduh Bunyamin curi. Nabi Yusuf tak kata, kita dah dapat pencurinya. Dia tak cakap pencuri. Dia kata, kami nak ambil orang yang kami jumpa cawan minuman kami dalam beg dia. Dia cuma cakap macam tu je. Tapi oleh kerana abang dia cakap Bunyamin pencuri, Nabi Yusuf guna perkataan pencuri tu untuk highlight perkataan pemikiran abang-abang dia, supaya abang-abang dia tu cakap tuduhan yang sama depan bapa dia. Faham tak maksud saya? Terbelit ni ayat ni. Nabi Yusuf tak kata Bunyamin curi. Tapi abang-abang dia ni yang mengatakan adik dia curi. Kan dari tu dia kata apa? Kalau dia ni lah yang curi, dulu abang dia nama Yusuf pun pencuri juga sama macam dia. Kan itu persepsi abang dia. Itu kan prasangka abang dia. Jadi Nabi Yusuf kan hari tu dia kata, masih macam tu juga perangai. Yang hari tu yang kita belajar tu kan. Ni cara Nabi Yusuf ni. Ni orang peguam kena belajar lah ni katnya. Ni nampak ni. Qalu, mereka kata, in yasriq, kalau dia ni lah yang mencuri, faqad saraqa akhul lahu min qabl. Dulu dia ada seorang abang dia. Abang dia pun dulu pencuri juga macam dia juga.
Kata Nabi Yusuf, antum syarrum makana. Kamu ni memang terlalu buruk kedudukan keadaan kamu. Itulah cerita dia. Jadi oleh kerana dia dah tuduh adik dia mencuri, lalu Nabi Yusuf cakap dengan dia, kamu balik sekarang kat bapak kamu, kamu cakap ajalah dengan bapak kamu, wahai ayah kami, wahai ayah, sesungguhnya anak ayah Bunyamin tu mencuri dah ya. Cakaplah benda yang sama. Bukan maknanya Nabi Yusuf merestui tau. Betapa tuduhan tu mencuri tu. Nabi Yusuf tak tuduh. Abang-abang dia yang tuduh. Cakap dengan bapak kamu yang anak dia ni, yang nama Bunyamin ni telah mencuri. Dan cakap dengan bapak kamu, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا. Kami tidak dapat menyaksikan apa-apa melainkan sesuatu yang sekadar kami tahu tentang perkara itu saja. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Dan tidaklah kami ini orang yang boleh menjaga, mengawal perkara-perkara gaib. Kami tak nampak, kami tak dapat menjadi saksi melainkan apa yang kami tahu. Yang kami tahu, adik kami dah mencuri. Cakaplah macam tu. Akhirnya, abang-abang dia balik tak? Balik juga menghadap bapaknya. Ayahnya siapa? Ayahnya Nabi Yaakob. Balik jugalah dalam keadaan serba salah, dalam keadaan terfikir-fikir, dalam keadaan tertanya-tanya tu, balik juga. Bila sampai balik saja, sampai ke rumah, sampai bapak dia, tiba-tiba ayahnya Nabi Yaakob tengok anak dia seorang lagi tak ada. Seorang lagi tak ada. Lalu bapak dia tanya, mana? Siapa Bunyamin ni? Tak ada ya. Kenapa dia tu? Mana dia? Apa dah jadi? Anak ayah tu dia mencuri. Apa kau cakap? Anak ayah tu mencuri. Kami tak dapat nak bagi apa-apa persaksian melainkan apa yang kami tahu je lah. Dan kami pun tak tahu benda perkara gaib, mana kami tahu. Dia jawab gitu je untuk lepaskan diri macam tu saja. Lepas tu dia cakap lagi kat bapak dia, was'alil qaryata allati kunna fiha. Dia kata, ayah, kalau ayah tak percaya kat kami, cuba ayah tanya kampung, negeri, tempat di mana kami pergi hari itu. Tanyalah orang kat sana. Wal'ira allati aqbalna fiha. Tanyalah kafilah-kafilah, rombongan-rombongan orang yang kami terserempak masa hari itu. Wa inna lasadiqun. Kami cakap kali ni, kami cakap betul. Kami cakap betul. Kami cakap betul, kami cakap betul, kami cakap betul. Aduh, hai. Padahal dia tuduh adik dia mencuri. Kami cakap betul, kami cakap betul. Nabi Yaakob sedih tak? Nabi Yaakob sedih lah. Apa kata Nabi Yaakob alaihissalam? Nabi Yaakob sedih. Nabi Yaakob pun berkata, Nabi Yaakob pun berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Lalu Nabi Yaakob berkata apa? Sebenarnya hanya diri kamu saja yang menganggap urusan kamu itu urusannya baik. Benda yang kamu buat tu tak betul. Tapi kamu anggap benda tu betul. Faham tak? Ada tak orang yang dia buat tu, dia ingat betul. Sebenarnya tak betul. Dia kata tak, aku buat benda ni untuk kebaikan semua. Padahal yang dia buat tu bukan untuk kebaikan. Dia cakap gitu dan dia ingat betul. Ada orang macam tu. Dia kata saya buat ni benda ni untuk selesaikan masalah. Sebenarnya yang dia buat tu tak menyelesaikan. Dia rasa dia menyelesaikan. Padahal sebenarnya benda tu mengusutkan lagi masalah. Dia paksa-paksakan benda yang sebenarnya tak tepat. Benda tak tepat. Jadi kata Nabi Yaakob, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya kamu ni menganggap, memandang baik urusan kamu yang kamu buat tu, kamu pandang benda tu macam okey-okey saja baik. Padahal benda tu buruk benda itu. Sabar je Nabi Yaakob, sabar. Sebab tu Nabi Yaakob sebut fasabrun jamil. Dan sabar itu adalah kesabaran yang baik, kesabaran yang indah. Maka sabrun, ini adalah sebuah kesabaran jamil, yang cantik, yang indah. Sabar. Alat yang paling kuat untuk kita menghadapi kesusahan apa? Sabar. Senjata paling penting ketika kita menghadapi ujian apa? Sabar.
Ustaz, sampai bila nak sabar? Jawapannya sabar. Sampai bila nak sabar? Sampai sabar. Berapa lama nak sabar? Sampailah kita kena terus bersabar. Macam itulah. Sabar. Memang sabar ni satu sifat yang indah sebenarnya. Sabar ni bukan untuk kita batas-bataskan. Sabar ni bukan untuk kita had-hadkan sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk kita latih untuk menjadi yang lebih baik dalam urusan sabar. Dan sabar ni ganjarannya besar. Sabar ni sebenarnya ganjaran dia besar. Mungkin ada orang tak mampu sabar lama. Tapi sebenarnya sabar boleh lama. Mungkin ada orang tak boleh sabar banyak. Tapi sebenarnya sabar boleh jadi banyak. Mungkin ada orang tak boleh sabar secara tinggi. Tapi sebenarnya sabar tu boleh semakin tinggi. Mungkin ada orang dia tak boleh sabar untuk tempoh yang kritikal. Tapi sebenarnya untuk sifat sabar masih ada ruang. Boleh lagi dibuat walaupun dalam keadaan kritikal. Sebenarnya, kita tak mampu tu soal lain. Kita belum lagi tu soal lain. Tapi sabar tu dia adalah satu sifat yang sangat indah. Sabar ni satu sifat yang sangat mulia. Dan sabar ni satu sifat yang sangat terpuji. Kalau dia sifat yang biasa-biasa, maka dia tidak akan diulang-ulang banyak kali di dalam Al-Quran dengan diletakkan pada kedudukan yang sangat tinggi. Sabar ni kedudukannya tinggi. Orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, semuanya ada sifat sabar. Semuanya ada sifat sabar. Sabar ni pada asasnya ada 3 kan saya sebut sebelum ni. Sabar. Sabar yang pertama, sabar untuk melaksanakan semua kewajipan-kewajipan kita. Yang terbeban ke atas kita, sabar melaksanakan kewajipan. Kewajipan menuntut ilmu kena sabar. Kewajipan solat 5 waktu kena sabar. Kewajipan nak bayar zakat kena sabar. Kewajipan nak beri nafkah kena sabar. Semua benda yang wajib-wajib ni, kita kena sabar. Yang kedua, sabar untuk menjauhi dosa maksiat. Sabar nak elak daripada, nak buka aurat, tutup. Sabar. Sebab benda tu tak boleh buat. Gini kena sabar. Kalau tak sabar, kita langgar benda-benda tu. Yang ketiga, sabar atas yang namanya ujian-ujian. Perangai orang ni, perangai orang tu, cuaca macam ni, keadaan macam tu, susah senang, miskin kaya, sakit sihat, banyak benda kita kena sabar. Tapi sabar ni, fasabrun jamil. Nabi Yaakob punya senjata, sabar yang indah, sabar yang penuh dengan keindahan dan keasyikan. Sabar yang penuh dengan kecantikan. Sabar itu memang kena. Kalau kita dapat latih diri kita sabar, Nabi Yaakob diutuskan ni dalam keadaan ujian, 2 anak hilang. 2 anak hilang bukan di tangan pencuri. 2 anak hilang bukan di tangan perompak. 2 anak hilang bukan di tangan pembunuh. 2 anak hilang di tangan anak-anak sendiri. Macam kita ada kehilangan orang tersayang disebabkan di tangan orang yang zuriat kita sendiri juga. Bukan mudah. Kita kehilangan orang tersayang mungkin dengan sebab penyakit, dia meninggal. Harus saja. Kita kehilangan orang tersayang dengan sebab kematian, kemalangan, mungkin saja. Tapi ini kehilangan depan mata dengan sebab orang yang dia pun zuriat keturunan kita, yang duduk dengan kita. Bukan sebab kecuaian, tapi sebab kesalahan, sebab kenakalan, sebab kedegilan. Macam mana tu menghadapi macam tu? Siapa tak sedih? Manusia biasa, siapa yang tak sedih? Sedihlah. Pasti sedih. Itu cabaran berat. Dia bukan sekadar cerita macam ni. Nabi Yaakob bertarung dengan ujian kehidupan dalam keluarga dia sendiri. Jadi kalau ada orang anggap keluarga dia punya karenah, anak-anak, adik-beradik, cucu-cucu apa semua, dia fikir dah, keluarga saya ni dah macam drama dah. Ya Allah. Yang cerita sebaik-baik kisah dalam Quran pun menghadapi keadaan yang seperti itu. Jadi ada orang dia nak anggap keluarga dia macam biasa-biasa langsung tak ada masalah. Tak mesti.
Kita mesti ada ujian keluarga kita. Dan saya yakin hari ni ada 285 orang yang ikuti ni. Masing-masing keadaan keluarganya ada keadaan masing-masing yang berbeza-beza. Betul? Ada yang anaknya macam ni. Ada yang menantunya macam gitu. Ada yang ipar dia macam ni. Ada yang macam, memanglah. Tapi kita disuruh. Kita disuruh untuk berbekalkan dulu dengan perasaan sabar tu. Kita tengok Nabi Yaqub alaihissalam. Macam mana dia menghadapi. Dah lah. Dulu dia hilang anak dia masa kecil. Sekarang anak dia yang dah besar ni pun hilang juga. 2 kali hilang anak. Depan mata dia ketika dia masih hidup. Dan dia hilang kali ini ketika umurnya dah tua. Kenapa saya kata tua? Cuba tengok ayat Quran. Pada ayat ke-87, 78. Mereka katakan apa? Wahai Al-Aziz, wahai yang berhormat menteri. Inna lahu aban syaikhan kabira. Aban syaikhan kabira. Sesungguhnya anak adik kami ni yang Bunyamin ni, dia memiliki seorang bapa, Nabi Yaqub, syaikh, orang yang tua, kabir, orang yang umurnya dah lanjut. Dah lah tua, umurnya lanjut. Syaikh maknanya orang tua. Kabir maknanya orang yang, kabir kat sini bukan besar badan. Kabir maknanya besar. Tapi maksudnya kabir as-sin, besar umurnya, sudah sangat tua. Bukan besar tubuh badan dia. Jadi dah tua sangat. Jadi dalam keadaan dah tua, hilang anak. Lagilah sedih. Jadi kata Nabi Yusuf apa? Fasabrun jamil. Sabar itu yang indah. Asa, mudah-mudahan, asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Apa kata beliau? Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya nanti kepada aku. Mudah-mudahan. Yang dulu hilang-hilang apa semua. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu apa? Watawalla anhum. Dia dah cakap begitu dengan anak-anak dia ni. Ayah ni sabar sajalah. Mudah-mudahan ayah akan. Allah nanti kembalikan semuanya kepada ayah nanti semuanya. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Tapi yang kamu buat ni memang salah. Sawwalat lakum anfusukum amra. Kamu ingat apa yang kamu buat ni betul. Sebenarnya kamu cuba memandang baik tentang apa yang kamu buat. Yang kamu buat ni sebenarnya salah. Ayah dia sedih. Orang dah tua. Lepas tu apa? Watawalla anhum. Nabi Yaqub pun berpaling daripada mereka. Orang kata apa? Berundur. Ataupun beransur. Dia kata apa? Dia pun berpaling. Lalu dia sedih. Yang sekarang baru hilang Bunyamin. Tapi kesedihan Nabi Yaqub ni tetap kembali kepada keadaan dia yang sebelumnya. Apa kesedihan dia? Waqala, dan Nabi Yaqub berkata, ya asafa, betapa sedihnya aku ala Yusuf. Aku ni terlalu sedih terhadap kehilangan Nabi Yusuf. Padahal yang dia baru hilang tu Bunyamin. Tapi ingatan dia terhadap Nabi Yusuf tu tetap kuat. Nabi Yusuf ni orang baik. Nabi Yusuf awal-awal dah cerita mimpi dia. Dan Nabi Yaqub pun dah beritahu mimpi tu jangan dicerita kepada orang. Kerana ada sesuatu alamat, ada sesuatu tanda, ada sesuatu petunjuk yang Allah nak tunjukkan melalui mimpi yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Lalu akhirnya apa yang terjadi kepada Nabi Yaqub? Nabi Yaqub mengamuk tak? Tak. Nabi Yaqub belasah tak anak dia? Tak. Yang pertama dia kawal marah dia. Yang kedua sebab dia dah semakin tua. Badan pun dah tak berapa kuat. Tapi tetap dia sedih. Tetap ada rasa sedih lah. Sebagai manusia biasa. Dia punya sedih tu sampai wabiyaddat ainahu minal huzni. Dan kedua-dua mata Nabi Yaqub itu wabiyaddat. Wabiyaddat tu maknanya menjadi putih. Orang Arab kalau sesuatu tu daripada warna hitam, warna lain menjadi putih, dipanggil ibyadda. Tapi kalau benda tu dah putih, tetapi semakin memutih, perkataan dia lain. Ibyadda. Macam ihmarra. Benda itu berubah menjadi merah. Hijau jadi merah. Dia panggil ihmarra. Contohnya macam lada hijau. Kemudian dia berubah jadi warna merah, dia panggil ihmarra.
Tapi kalau ihmarra, dia ada alif tengah-tengah tu, maknanya lada tu dah merah. Tapi makin lama jadi merah, makin merah, menyala merah dia. Lain kalimah dia. Jadi bila disebut sini wabiyaddat ainahu, mata hitam Nabi Yaqub tu bahagian depan tu, mata hitam tu berubah, punyalah sedih tu, punyalah menangis banyak sampai menjadi putih. Putih tu sebab apa? Ada ulama tafsir kata sebab timbul selaput kerana banyak sangat menangis air mata. Banyak sangat apa? Menangis kerana teringatkan Nabi Yusuf, pada masa yang sama menyesali teringatnya kisah seorang lagi anaknya yang sedang ditahan oleh menteri yang menahannya adalah Nabi Yusuf juga. Kehilangan dua orang. Jadi dia sedih. Macam mana kita kata dia sedih? Minal husni. Daripada kesedihan yang melanda dirinya. Fahuwa, dan Nabi Yaqub itu Kazim. Pernah dengar orang nama Kazim? Kalau siapa tak pernah dengar, pelik juga. Ustaz Kazim. Pernah dengar? Oh, tahu ya? Ustaz Kazim. Kazim tu makna dia apa? Kazim tu maknanya menahan marah. Sifat yang ada pada Nabi Yaqub, fasabrun jamil, sabar, kazim. Sifatnya yang kedua adalah kazim. Orang yang menahan diri daripada nak marah-marah. Maka itulah sifat yang ada daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi adik-beradik ni bila dah tengok bapak dia dalam keadaan yang pertama, bapak dia menyebut lagi nama Yusuf. Aku sedih betul lah, kesian macam mana keadaan Nabi Yusuf. Keadaan Yusuf. Yang kedua dia sedih sampai matanya timbul selaput, sampai benda mata yang hitam bertukar menjadi putih. Sampai Nabi Yaqub tak nampak. Sampai Nabi Yaqub tak nampak. Tapi kita tak sebut sebagai buta cacat. Kalau buta cacat lain. Tak ada Nabi yang buta. Semua Nabi celik. Buta tidak hina. Tetapi buta adalah satu kekurangan yang tidak layak bagi seorang Nabi dari segi kesempurnaan fizikal. Hanya saja Nabi Yaqub ini dia menjadi tidak nampak kerana ada selaput. Kerana mata yang hitam tu ada selaput putih. Kerana banyak sedih. Bukan kerana sakit. Bukan kerana penyakit. Bukan kerana cacat. Tapi kerana banyaknya sedih kehilangan Nabi Yusuf. Fahuwa kazim. Sebenarnya dia menjadi orang yang menahan diri daripada marah. Bila dah begitu berlaku, apa respon daripada adik-beradik Nabi Yusuf ni, yang baru balik ni? Mereka pun respon kepada bapa dia. Apa responnya? InsyaAllah kita akan lihat pada hari Rabu nanti. Apa yang dia cakap, apa pandangan adik-beradik dia kepada ayah dia. Macam mana cara dia nasihat pula bapa dia. Dan macam mana bolehnya kita untuk sedih dengan sesuatu keadaan, dengan sesuatu tragedi, dengan sesuatu ujian dalam hidup kita, dengan syarat kesedihan kita tu ada dia punya batas-batas kesedihan yang boleh kita sedihkan. Rasulullah juga sedih kan masa kehilangan anaknya Ibrahim. Nabi mengalirkan air mata. Sahabat tanya, wahai Rasulullah, Tuhan mengalirkan air mata? Jadi mereka ingatkan sebelum tu tak boleh bersedih. Nabi halang daripada perbuatan niyahah, meratap-meratap. Rupanya meratap yang dimaksudkan tu jerit-jerit, koyak-koyak baju, hempas-hempas, marah-marah, ataupun memekik-mekik. Tapi kalau sedih mengalirkan air mata adalah perkara yang harus sahaja. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan lihat apa respon daripada anak-anak Nabi Yaqub yang lain terhadap kesedihan ayahnya, terhadap mata ayahnya, dan terhadap kawalan marah yang ada pada Nabi Yaqub AS. InsyaAllah kita akan ikuti pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita tengok pula macam mana dia report pula dekat macam mana Nabi Yusuf boleh tahu yang bapa dia tu dalam keadaan tidak boleh melihat. Nanti ada cerita soal keberkatan, soal baju, soal apa. InsyaAllah kita akan lihat dalam pertemuan akan datang. Sekian dahulu, terima kasih. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kasiran Al-Fadil Ustaz Eliin Aminin bin Muhammad Saleh yang telah pun menyempurnakan majlis ataupun kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan asbab bacaan
surah Yasin dan doa. Mudah-mudahan mereka yang diuji diberi keafiatan, kesembuhan yang sempurna insya-Allah. Syukran jazilan juga atas perkongsian ilmu kisah daripada kisah Nabi Yusuf. Intifatinya kita lihat bahawa kesabaran yang penuh dengan keindahan yang begitu cantik. Bila kita hadapi ujian, perlu ada kesabaran kerana ada ganjaran yang besar. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Itu surah Al-Baqarah ayat 287. Teruskan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Aliin Aminin untuk mengetahui kisah selanjutnya dengan apa yang disampaikan pada pagi ini pada kuliah pada hari Rabu insya-Allah. Dan sebentar lagi kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jahari untuk pengajian merujuk kepada buku yang beliau tulis sendiri iaitu biografi Agung Rasulullah. Syukran jazilan kepada tim Gemenur Iman, syukran jazilan kepada para ataupun rakan-rakan jemaah pencinta ilmu. Moga-moga Allah terima ibadat kita dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sekali lagi dipersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah kita dengan surah Al-Asr. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sampaikan salam pada Ustaz Rusdi ya. Terima kasih.